Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita baca doa sama-sama permulaan kuliah kita pada hari ini. Seminggu kita tak bersama, alhamdulillah, dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Ustazah dapat bersama-sama dengan para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sebelum Ustazah nak mulakan doa, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah. Alhamdulillah, selama 6 hari Ustazah berada di KPG Perda Bukit Mertajam untuk menjalani rawatan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kesakitan yang Ustazah merasai, alhamdulillah, semakin baik dan semakin sembuh. Jadi Ustazah ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak putus-putus berdoa, sentiasa mendoakan kesihatan Ustazah. Alhamdulillah, dengan berkat doa para jemaah semua, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah semakin baik, kesakitan pun semakin kurang. Alhamdulillah. Ustazah masih lagi menjalani fisio dan Ustazah baru sahaja selesai menjalani fisio. Jadi alhamdulillah, hari ini Ustazah nak share sedikit ilmu berkenaan dengan haji dan umrah. InsyaAllah page ini boleh para sahabat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah boleh mengikuti page Ustazah, page berkenaan dengan ilmu berkenaan dengan haji dan umrah, insyaAllah. Dan Ustazah akan adakan program, kuliah berkenaan dengan ilmu haji dan umrah. InsyaAllah Ustazah akan bagi jadual yang tetap kepada semua para jemaah dan para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat Allah kurniakan. Allah beri sedikit kesakitan, Allah beri sedikit ujian kerana Allah sayangkan Ustazah. Allah nak gugurkan segala dosa-dosa yang kita lakukan melalui kesakitan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang ni Ustazah boleh discharge dah. Alhamdulillah, petang ni Ustazah ada satu lagi fisio. Petang tu Ustazah boleh balik lah. Alhamdulillah. Dan insyaAllah Ustazah akan meneruskan kuliah-kuliah Ustazah di page Ustazah, page live FB di page Ustazah Hajah Norma Syakri, insyaAllah. Baik, hari ini Ustazah tergerak hati. Ustazah nak sebelum Ustazah balik ke rumah, Ustazah masih lagi dalam ward di KPG Perda Bukit Mertajam. Alhamdulillah, selama 6 hari Ustazah berada di ward ni, Ustazah mendapat layanan yang baik daripada adik-adik, staff-staff di sini. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit nikmat Allah berikan kepada kita. Walaupun kita sakit, tapi Allah tetap sayang kepada kita. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Wadud, Allah ya Allah, Allah ya Bar. Allah Maha Baik. Allah sayang kat kita. Walaupun kita sakit, Allah tempatkan kita di tempat yang baik, yang ada orang jaga kita, orang rawat kita. Setiap malam datang bagi ubat sebagainya. Alhamdulillah, syukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pagi tengah hari ini Ustazah nak mula dengan muqaddimah kuliah haji dan umrah, insyaAllah. Sebab ini adalah di antara ilmu yang amat Ustazah minat, yang amat Ustazah suka, dan Ustazah nak share segala ilmu yang Ustazah ada, yang mana Ustazah dah belajar.
yang mana pengalaman Ustazah mengerjakan haji dan umrah. Ustazah akan share bersama dengan semua para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan doakan Ustazah, insya-Allah 25 dan 26 ni Ustazah ada kursus akhir Ustazah dengan pihak tabung haji sebagai pembimbing tabung haji Pekta, insya-Allah. 25 dan 26 hari bulan 9 ni, insya-Allah. Doakan Allah permudahkan urusan Ustazah, Allah beri kejayaan kepada Ustazah, Allah berikan satu amanah yang besar kepada Ustazah untuk membimbing, untuk menyantuni para jemaah haji, para jemaah haji, insya-Allah. Dan doakan semoga minat Ustazah, Ustazah nak bantu para jemaah sama ada di Malaysia ataupun di Tanah Suci Mekah dan Madinah, menyantuni mereka dengan sebaik mungkin dengan apa yang ilmu Ustazah adakan. Jadi yang Ustazah ada. Jadi alhamdulillah, untuk permulaan ni Ustazah akan mukadimah kita akan sama-sama lah Ustazah bagi doa sebagainya untuk amalan kita dan azam kita sama-sama untuk menjadi tetamu Allah, untuk menjadi dhuyuf Rahman. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik nah, kita mulakan dengan doa. Tak siapa tak mula doa lagi nah. Baik kepada sahabat-sahabat FB, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Laila, alhamdulillah. Kesihatan Ustazah semakin baik, alhamdulillah. Tapi hari ini hari terakhir Ustazah berada di KPJ, jadi Ustazah buat live juga di KPJ ni, alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca doa sikit lah. Ni masih ada lagi lah, tapi aurat dah sikit. Kemarin kena cucuk belah sini. Dah banyak hari hidup ayam tak boleh masuk, dia cucuk pula belah sini. Nanti saya tutup sikit lah, dia aurat. Dia ambil kat lengan pula belah sini, no. Belah lengan dia ambil tak belah lengan, belah sini. Macam itulah bila kita berada di ward ni, ya. Jarum tu dah menjadi kebiasaan, insya-Allah. Ada hari Ustazah akan share macam mana kita nak mengerjakan solat ketika berada di ward. InsyaAllah Ustazah akan share macam mana kita nak mengerjakan solat bila di tangan kita ada jarum. Di tangan kita ni ada jarum macam ni, kan. Allah tunjuk dia buat kat lengan, payahlah aurat kan. Macam mana bila ada dekat lengan kita ni ataupun di tangan kita ni, merupakan anggota uduk kita. InsyaAllah Ustazah akan share nanti macam mana kita nak beruduk, kita nak bertayamum untuk sembahyang kita tu menjadi sah. Bermakna bukan kata kita berada di hospital, di ward, kita tak boleh mengerjakan solat. Kita boleh mengerjakan solat seperti biasa. InsyaAllah. InsyaAllah ada hari Ustazah akan bagi tarikh untuk macam mana cara kita nak mengerjakan salat ketika dalam sakit dan ketika kita berada di dalam ward, insyaAllah. Baik, hari ini Ustazah nak bagi berkenaan dengan muqaddimah haji dan umrah. Sebab lama ada impian Ustazah nak share berkenaan dengan ilmu haji dan umrah yang mana yang ada pada Ustazah, yang menjadi amalan Ustazah akan share dengan semua para sahabat, dengan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan dengan doa dulu nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منامنا. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah. Amma ba'du. Alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita nak mulakan kuliah kita pada hari ini, setiap kali program, setiap kali live kuliah Ustazah, kita akan sama-sama menyebut kalimah talbiyah. Talbiyah ni bila kita sebut kalimah talbiyah ni, kita akan rasa dalam hati kita, walaupun kita pernah mengerjakan haji atau umrah, ataupun kita tak pernah lagi, Allah belum jadikan kita lagi jemputan Allah, tetapi biasakan di mulut kita sentiasa bertalbiyah. Kita sebut talbiyah ni merupakan doa. Doa bila kita sebut dengan hati yang ikhlas, jika Allah belum jemput kita, insya-Allah, yakin dengan Allah, berdoa kepada Allah, insya-Allah Allah akan percepatkan jemputan kita. Sebab tu setiap hari kita bawa kereta ke, duduk dalam rumah ke, biasakan diri kita menyebut talbiyah. Bukan orang yang menyebut talbiyah ni bukan semata-mata dia nak buat haji. Orang yang menyebut talbiyah ni bukan semata-mata nak buat umrah, tetapi kita jadikan talbiyah itu adalah doa kita. Kita jadikan doa harian kita, kita menyebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita telah mengerjakan haji, telah mengerjakan umrah, ataupun kita yang belum lagi menjadi jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni apa pun azam dalam hati kita, azam kita kena kuat, niat kita kena kuat. Innamal a'malu binniat. Hadis Nabi sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap amalan kita, pekerjaan kita, apa yang kita nak, kita mulakan dengan niat. Tanamkan niat dalam hati kita, azam dalam hati kita, terutama berkenaan dengan haji dan umrah. Jangan kita duk fikir tak ada duit tak payah berdoa lagi, tak ada azam lagi. Jangan. Waktu kita hidup mungkin kita tak nampak lagi, kita tak mampu sebagainya, tetapi kalau Allah dah senaraikan kita di antara jemputan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan cukupkan keperluan kita, Allah akan cukupkan duit kita. Yakin dengan Allah, tawakal dengan Allah, syukur dengan nikmat Allah, berdoa banyak-banyak, insya-Allah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama menyebut talbiyah. Apa itu talbiyah? Talbiyah itu adalah doa yang kita sebutkan bila kita nak datang ke Mekah. Ya, bila kita nak sampai ke bumi Makkahul Mukarramah. Bila kita nak dari perjalanan kita daripada Jeddah, kita dalam ihram, daripada Jeddah kita naik bas menuju ke kota Mekah, dan menuju ke hotel kita, ke Masjidil Haram. Apa yang kita lakukan di dalam bas? Kita akan bertalbiyah ramai-ramai. Kita rasa sayang sangat, ya Allah, kita rasa syukur sangat dengan nikmat Allah bagi kat kita. Sebab apa? Sebab Allah jemput kita. Itu artinya, itu maksud talbiyah yang kita sebut kepada Allah, sebut. Dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sebut bersama-sama. Sebelum ni Ustazah ada bagi kan dalam FB Ustazah talbiyah dan juga maksud dia. Cuba tengok balik dalam FB Ustazah nanti, ambil simpan, hafaz, jadikan amalan kita setiap hari, insya-Allah dia merupakan doa yang paling mustajab. Baik, kita sama-sama talbiyah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bagi sampai dalam hati kita. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita sebut, ya Allah, aku datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Kita sebut 4 kali di dalam kalimah talbih. Kita sebut, ya Allah, aku datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Itu adalah doa. Doa. Kita sebut, ya Allah, aku datang, ya Allah, aku datang, ya Allah. Aku datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Aku datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Aku datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tiada Tuhan yang sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu, ya Allah. Tidak sekutu bagi-Mu, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan doa amal. Sebut, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang, ya Allah, aku datang. Aku datang menyahut panggilan-Mu. Kita nak Allah jadikan kita ni jemputan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak, kita azam, kita sebut setiap hari di dalam diri kita. Dalam hati kita, kita sebut, kita berdoa setiap hari. InsyaAllah Allah Maha mendengar. Allah ya Sami', Allah Maha mendengar. Allah ya Basir, Allah Maha melihat. Allah ya Bar, Allah Maha baik. Allah ya Malik, Allah Maha berkuasa. Allah ya Wahhab, Allah Maha pengurnia. Allah akan bagi kat kita. Allah ya Razak, Allah Maha pemberi rezeki. Kita minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya Mujib, Allah Maha mengabulkan. Allah akan kabul doa kita. Allah Maha baik, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Wadud. Allah amat sayang kepada hamba-Nya. Berdoalah, beramallah dengan Asmaul Husna. Ambil kalimah-kalimah Asmaul Husna, beramal. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama berkenaan dengan haji dan umrah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita sebut berkenaan dengan haji, kita kata kita kena tunggu. Ya, kita kena tunggu giliran dan sebagainya. Walaupun tahun ni 2020 kita tidak ada haji. Nah, kita tidak ada haji disebabkan wabak coronavirus tu. Corona COVID-19. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengar doa kita. Kita tak tahu kalau kita tak berdoa, kita tak berazam, kita tak ada azam dalam diri kita, kita tak ada usaha mengumpul duit sebagainya untuk mengerjakan haji dan umrah. Macam mana kita nak Allah jemput kita? Jadi bila kita ni kena azam betul-betul, kena berdoa betul-betul, insya-Allah. Insya-Allah tahun 2021 1442 Hijrah, insya-Allah jadikan doa itu, kita jadikan Allah jadikan kita di antara jemputan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kiralah sama ada kita mengerjakan haji ataupun kita mengerjakan umrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, antara amalan yang Ustazah suka share dengan para jemaah. Ustazah suka share dengan para jemaah sebab apa? Antara satu amalan kita ni, kita selalu sebut. Kalau kita bersembang dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat-sahabat kita, kita sebut. Bagi tahu kawan kita, doalah aku teringin nak pergi haji. Doa, ya Allah, aku teringin nak pergi umrah. Sebut kat kawan-kawan kita. Kalau kita jumpa adik-beradik kita, kau teringin lah nak pergi haji, kau teringin lah nak pergi umrah, kau nak pergi tahun depan, kau nak pergi haji, kau nak pergi umrah. Sebut. Sebab apa? Bila kita mohon pertolongan orang lain mendoakan kita, kita bagi tahu orang lain kita teringin, kita nak pergi haji, kita nak pergi umrah. Bagi tahu sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, minta tolong doakan. Kalau kita jumpa siapa-siapa saja, guru-guru kita, murabbi kita, doalah saya nak pergi umrah, saya nak pergi haji. Doa, minta orang lain doakan kita, insya-Allah.
Nah, insya-Allah Allah akan makbulkan hajat kita. Ustazah sendiri amalkan masa tahun 2018. Memang setiap kali kuliah ustazah ke mana saja ustazah pergi, ustazah akan bagi tahu. Masa tu ustazah masih dalam rayuan. Kalau ikut turn haji ustazah 2021 tahun depan. Ustazah daftar 31 hari bulan 10 2008. Dan ikut turn haji ustazah 2021. Tapi dengan kita berusaha, kita hadirkan diri dalam majlis ilmu haji dan umrah, kursus haji dan umrah, kita rajin mengulangi pelajaran berkenaan dengan haji dan umrah, dan kita bagi tahu orang lain. Kalau ustazah tu memang ustazah suka sangat bagi tahu para jemaah, doalah ustazah nak pergi haji. Doalah ustazah nak pergi umrah. Ustazah bagi tahu para jemaah doa, pakat doakan ustazah agar Allah jemput ustazah mengerjakan haji. Alhamdulillah. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, doa para jemaah, doa ustazah, suami ustazah, anak-anak ustazah, doa para jemaah, Allah jadikan ustazah jemputan Allah Subhanahu wa taala mengerjakan haji 2018. Alhamdulillah. 1439 Hijrah. Alhamdulillah. Itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang pentingnya doa. Doalah. Doa. Jangan putus berdoa kepada Allah. Redha apa yang Allah bagi kepada kita, apa ujian yang Allah bagi kepada kita, kita syukur, kita redha, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala impian kita. Apa yang kita nak, minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu. Nak pergi haji susah duk sembunyi. Nak pergi umrah jangan duk sembunyi. Cerita kat kawan-kawan kita. Kalau izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jemput kita tahun ni, kita nak pergi haji tahun ni, kita nak pergi umrah tahun ni, jangan malu. Sebab kita nak mereka mendoakan kita. Habib-habib cakap tu, doalah ustazah nak pergi umrah tahun ni, 1442 Hijrah ni, tahun 2021 ustazah nak pergi umrah. Ustazah nak para jemaah doakan ustazah. Sama juga kita dengan sahabat-sahabat kita. Tolonglah doakan. Saya teringin nak pergi umrah ni. Teringin sangat pergi umrah. Tambah pula para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah yang tak pernah sampai. Tak pernah sampai ke tanah haram. Tak pernah sampai ke Mekah dan Madinah. Doa. Kita jumpa kawan-kawan sahabat kita, murabi kita. Tolonglah doa. Saya teringin nak pergi. Hati ni teringin. Terlalu rindu kepada Kaabah. Ingin melihat Kaabah, terindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak ziarah bumi Madinah, nak berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Barang siapa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menziarahi bumi Madinah, ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kita masuk dalam raudhah, kita bagi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terutama kita selawat Ibrahimiyah. Nabi jawab salam kita. Nabi bagi syafaat direct kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hadis Nabi kata, barang siapa datang menziarahi Rasulullah di bumi Madinah, ziarah Rasulullah di maqam Rasulullah, seperti dia menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih hidup. Yang tu yang kita nak. Kita nak kita dekat dengan Rasulullah. Kita nak kasih sayang kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dekat dengan Rasulullah. Kita nak berada di hadapan Kaabah. Kita nak lihat, itulah kiblat kita. Kiblat umat Islam, kita nak berada di hadapan Kaabah. Kita nak berdoa di hadapan Kaabah. Sebab doa di hadapan Kaabah adalah doa yang paling mustajab. Doa yang tidak ada hijab. Doa yang Allah akan makbulkan, terutama di tempat-tempat yang mustajab doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti saya senaraikan tempat-tempat yang mana bila kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti masuk tempat tu. Kita mesti berdoa di tempat sibuk, usaha sebaik mungkin dengan izin Allah. Berdoa di hadapan Kaabah, minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan izin kita berdoa di tempat-tempat tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara amalan yang kita nak kena buat, salah satu tadi Ustazah suruh kita minta orang doakan kita, dan kita pula kena rajin mendoakan orang lain.
Doakan sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, Allah jemput, jadikan jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, beramallah dengan surah Al-Baqarah. Kita share dah kan baru ni kan. Surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Jadikan amalan kita setiap kali selepas salat. Jadikan doa amalan kita setiap kali selepas salat, baca doa ni, surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Baca doa ni. Sebenarnya doa ni yang pertama adalah doa Allah terima segala ibadah kita. Yang kedua, doa ni saya dah huraikan sebelum ni. Doa ni adalah untuk kita nak jadikan kita, keturunan kita, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita nak Allah ajar kita cara-cara kita nak mengerjakan haji dan umrah. Makna dia bila kita sebut doa tersebut, kita kata, ya Allah ajarlah aku, ya Allah. Makna dia kita minta pada Allah, Allah ajarlah aku, ya Allah, ajarlah aku, ya Allah. Makna dia kita berdoa minta pada Allah, ya Allah, aku nak pergi umrah, aku nak pergi haji, ya Allah, ajarlah aku, ya Allah, ajarlah aku, ya Allah, aku nak mengerjakan haji dan umrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS berdoa di hadapan Kaabah. Kita jadikan amalan kita, doa kita selepas kita salat. Hafaz, tak susah pun. Hafazlah sikit-sikit, insya-Allah. Hafaz, yang penting beramal. Hafaz, bila dah mahir, faham maksud dia, beramal. Jadikan amalan kita. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca sama-sama surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Ugina, ini adalah doa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Doa yang Nabi baca. Nah, ketika Nabi siap membina Kaabah, Nabi dah siap naik panji-panji Kaabah, Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS siap naik panji Kaabah dan berdoa di hadapan Kaabah. Bila berdoa di hadapan Kaabah, di situ Nabi sebut, ya Allah, ajarkanlah kami itu Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail AS, cara untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Jadi bila kita tahu haji dan umrah ni adalah wajib kepada umat Islam, wajib seumur hidup bagi orang yang berkemampuan. Nanti Ustazah baca ayat Quran dan hadis tersebut. Hari ini kita share dulu amalan kita. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak doakan. Jadi doa ini adalah doa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS berdoa di hadapan Kaabah, menadah tangan di hadapan Kaabah. Jadi kita ni, bila kita ni menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan doa itu ketika kita tawaf, ketika kita melihat Kaabah, kita berdoa, tadah tangan berdoa sungguh-sungguh. Waktu kita nak balik, doa minta Allah jemput kita lagi datang ke bumi Makkahul Mukarramah, datang ke Mekah, datang ke Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab nak menjadi dhuyuf Rahman, nak menjadi tetamu Allah ni, dia kena datangnya daripada ikhlas, daripada hati kita yang dalam. Kena ikhlas betul kita nak mengerjakan haji dan umrah sebab ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala membawakan pengorbanan kita. Kita nak ijtihad kita, jihad kita mengerjakan haji dan umrah adalah satu amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita baca sama-sama ayat 127. Mula dengan ayat 127 dulu nah. Ayat 127 tak payah ambil daripada mula, ambil separuh daripada Rabbana, kemudian sambung ayat 128. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita baca ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni dah dijadikan doa yang masyhur. Bila kita baca, kita teringat kepada Nabi baginda kita, Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Amin. Kita minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tahu apa yang kita sebut, Allah tahu apa yang kita minta, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam isi dalam hati kita, apa yang kita nak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah ya Sami', Allah ya Alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, jadikanlah kami ya Allah umat Islam yang taat, yang patuh, yang sujud kepadamu ya Allah. Kita nak kita ni orang yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jaga ibadah kita, kita jaga amalan kita, kita tuntut ilmu selagi kita boleh tuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kita minta ya Allah, jadikanlah keturunan aku ya Allah. Bila sebut keturunan, anak kita, cucu kita, cicit kita, sampai keturunan kita ni, semuanya yang taat kepada Allah. Orang Islam, orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk, yang sujud, yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Hebat doa ni. Doa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Wa arina manasikana. Ustazah suka ulang 3 kali. Sebab apa? Sunnah Nabi. Bila kita ulang 3 kali ni, Allah suka kepada permintaan yang berulang-ulang. Nah, merupakan sunnah Nabi. Wa arina manasikana, dan ajarkanlah kami ya Allah cara-cara untuk kami mengerjakan ibadah. Ibadah apa? Bila Nabi Ibrahim berdoa di hadapan Kaabah, ibadah haji dan umrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa arina manasikana, dan ajarkanlah kami ya Allah cara-cara untuk kami mengerjakan haji dan umrah. Ini adalah antara doa kita nak Allah percepatkan jemputan kita kepada Allah, jemputan kita mengerjakan haji dan umrah. Sebab apa? Di situ kita, ya Allah, ajarlah aku ya Allah, aku tak pandai ya Allah, aku tak pandai ya Allah. Ajarkanlah aku ya Allah ilmu ibadah berkenaan dengan haji dan umrah ya Allah. Sebab apa? Sebab aku nak pergi haji ya Allah, aku nak pergi umrah ya Allah. Aku rindu untuk melihat Kaabah ya Allah, aku rindu nak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita minta kepada Allah di sebalik kalimah wa arina manasikana tersirat di dalam hati kita. Kita nak mana? Kita nak Allah jadikan kita ni jemputan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita duduk setiap saat, setiap detik kita duduk, bila kita tengok dalam FB pun banyak sahabat-sahabat kita, kalau kita tengok Kak Yohani kita, orang Terengganu tinggal di Bukit Bumi Makkatul Mukarramah, syukur dia selalu hantar kat kita berkenaan dengan keadaan di tanah suci Mekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah pun memang WhatsApp Kak Yohani, insya-Allah kalau Ustazah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala 1442 Hijrah ni, tahun depan, tahun 2021 ni, bila Covid dah selesai semua, insya-Allah Ustazah nak jumpa dengan Kak Yohani ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustazah nanti saat azan. Sana kita jawab azan, dan ingat selepas azan adalah waktu mustajab doa. Di antara waktu yang paling mustajab doa, kata Nabi, di antara azan dan iqamah.
Alah ni tengah azan masih perda. Jadi memang dengar dalam bilik ustazah dengar. Jadi ustazah jawab azan dulu, kita berdoa sama-sama sekejap lagi. Nah insya-Allah sekarang istighfar dulu nah. Masing-masing istighfar. Insya-Allah kita doa sama-sama. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sana ada masjid Perda. Di dalam bilik ustazah lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masjid sedang melakukan azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Doa sama-sama para jemaah yang dirahmati Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kita berdoa pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami jemputan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami jemputan-Mu ya Allah untuk mengerjakan haji dan umrah pada tahun 1442 Hijrah tahun ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami jemputan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami tersenarai menjadi jemputan-Mu ya Allah, menjadi tetamu-Mu ya Allah, untuk berada di hadapan Kaabah-Mu ya Allah, untuk kami menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, makbulkanlah hajat kami ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah, limpahkanlah rezeki yang banyak kepada kami ya Allah, agar kami dapat bersedia untuk kami sama-sama mengerjakan haji dan umrah ya Allah. Kami rindu kepada bumi Makkah
Makkah ya Allah. Kami rindu kepada bumi Madinah ya Allah. Allahumma razzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'ami wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk kami menziarahi Baitullah yang agung ya Allah. Rezekikan kami ya Allah untuk kami melihat Baitullah yang agung ya Allah. Rezekikan kami ya Allah untuk kami berada di hadapan Kaabah yang agung ya Allah. Rezekikan kami ya Allah untuk kami tawaf mengelilingi Kaabah yang agung ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rezekikan kami ya Allah untuk kami menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah, jemputkanlah kami berada di dalam taman syurga-Mu, Raudhah ya Allah, untuk kami sama-sama berdoa padamu ya Allah, agar Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami jemputan-Mu ya Allah pada tahun ini ya Allah. Jadikanlah kami jemputan-Mu ya Allah pada setiap tahun ya Allah, dengan sebaik-baik keadaan ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu doa kita. Doa kita nak Allah mustajab. Allah kabul doa kita. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doakan Allah permudahkan urusan ustazah 25 dan 26 ni. Ustazah ada kursus Kutahu. Dulu TOT, Training of Trainer, untuk pembimbing tabung haji, tapi sekarang ditukar dengan Kutahu. Kutahu ni insya-Allah di Movenpick Sepang. Ini adalah amanat yang terakhir daripada pihak tabung haji, memberi kebenaran amanah kepada kami pembimbing-pembimbing tabung haji untuk menyantuni para jemaah di Malaysia dan juga di tanah suci Mekah, insya-Allah. Dan doakanlah impian ustazah. Memang ustazah nak 2021 ni ustazah di antara pembimbing tabung haji yang akan bersama-sama menjaga jemaah haji di tanah suci Mekah, insya-Allah. Itu impian ustazah yang ustazah nak sangat. Bila ustazah sendiri berada di tanah suci Mekah ketika mengerjakan umrah, ustazah tengok ramai sangat para jemaah kita, terutama jemaah Malaysia, tidak tahu tentang hukum hakam berkenaan dengan haji umrah, tentang aurat mereka. Subhanallah, ustazah kesian tentang wuduk mereka. Nak ambil wuduk tu dengan air tu, dengan macam kita di Arafah di Mina ni, kita nak ambil wuduk kena menggunakan spray sebagainya, sebab tak nak masuk toilet tu ramai. Jadi bila ustazah tengok para jemaah yang ambil wuduk sebagainya, subhanallah, kesian ustazah tengok. Jadi ustazah nak sangat jadi pembimbing tabung haji, nak menyantuni para jemaah terutama di tanah suci Mekah, nak bantu mereka. Terutama berkenaan dengan hukum-hukum ketika kita dalam larangan ihram dan sebagainya. Bila kita berada di tanah suci Mekah, subhanallah, kita macam-macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ustazah paling sedih, bila para jemaah kita ni tidak cukup ilmu. Bila orang buat kursus haji tak pi, bila buat kursus haji selang-seli tak pi. Jadi macam mana kita nak dapat kena ilmu mengerjakan haji dan umrah? Sebab tu sebelum kita menjadi tetamu Allah, kita kena sediakan fizikal kita, kesihatan kita dan mental kita dengan baik. Bila kata mental, kita kena isi fikiran kita dengan ilmu pengetahuan tentang hukum hakam haji dan umrah. Jika kita sambil lewa, rasa nak pergi umrah, ilmu tak cukup. Bila pergi sana, kita buat perkara-perkara yang melanggar larangan ihram dan sebagainya, kita balik ke Malaysia dalam keadaan ihram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tu yang ustazah nak share dengan para jemaah. Banyak para jemaah yang mana dah pergi haji, pergi umrah, bila ikut balik kuliah-kuliah, Allahu Akbar, mereka masih lagi dalam keadaan ihram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah di antara ilmu yang paling ustazah minat adalah haji dan umrah, untuk menyantuni para jemaah, untuk membimbing para jemaah sama ada di Malaysia dan juga di tanah suci Mekah.
Doakan ustazah. Ustazah di antara ustazah petugas yang akan bertugas, insya-Allah doakan. Insya-Allah 2021 ni memang impian ustazah nak jaga jemaah di sana, nak bantu para jemaah di sana. Sebab ustazah dah jadi jemaah 2018. Ustazah tahu macam mana kita sebagai jemaah, macam mana tugas orang guru, ustazah yang membimbing kita di sana. Mereka pun tak sempat, tetapi disebabkan kita takut, kita kesian tengok para jemaah Malaysia kita ni dalam keadaan melakukan ibadah tanpa ilmu. Sebab itulah para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah, nak buat haji, nak buat umrah, cari ilmu. Kalau baca saja tak faham, kalau tengok YouTube saja tak faham, dia kena berguru, kena belajar, perhati betul-betul, dan kena baca, kena hafaz. Bukan suruh hafaz doa Melayu pun Allah terima. Doa tak ada masalah, doa tu sunat saja. Tetapi rukun dan perkara wajib haji dan umrah tu kita kena hafaz betul-betul. Kita kena buat betul-betul. Kalau kita tak buat betul-betul, makna dia kita tak dapat melaksanakan ibadah haji umrah kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang, terutama orang yang ada duit, bila-bila nak pergi umrah pun boleh. Ada duit saja boleh pergi. Tetapi kita jangan ingat kita ada duit, kita berkemampuan. Kalau kita pergi, kita tak cukupkan mental kita dengan ilmu haji dan umrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita belum lagi dapat mengerjakan haji dan umrah dengan sebaik mungkin. Jadi hari ini ustazah terpanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat live page haji dan umrah. Ustazah nak share sebanyak mungkin yang boleh, nak bantu para jemaah ni, nak bantu para jemaah ni agar dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan baik. Dan insya-Allah sampai selesai ustazah cerita semua berkenaan Kaabah, berkenaan bumi Mekah dan Madinah, ustazah akan baca pula buku soal jawab haji dan umrah yang mana ustazah masuk muzakarah bersama dengan petabung haji umrah. Kami membincangkan soal jawab yang ada di dalam buku haji dan umrah, tetapi buku yang terkini. Para jemaah yang dirahmati Allah, tak boleh guna buku yang lama, buku yang tahun-tahun yang lama, tak boleh rujuk dah buku tu. Buku soal jawab haji dan umrah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cari buku yang terkini, yang tahun 2020, 2019, 2018, 2019. 2020 dah tak pergi haji kan, tak pergi haji. Jadi 2019 itu adalah buku soal jawab yang terkini. Jadi jangan guna buku soal jawab yang lama. Sebab hukum ni bila ada muzakarah haji, perbincangan haji, hukum ni berubah. Sebab apa berubah? Sebab kita, permasalahan yang mana para jemaah haji berlaku di tanah suci Mekah dibincangkan semula agar hukum dia disandarkan kepada hadis-hadis Nabi dan juga 4 mazhab kita tu, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad Hanbali. Jadi hukum-hukum tu diguna pakai, diubah semula. Maka tengoklah, rujuklah buku soal jawab tabung haji punya. Jangan ambil buku lain, tabung haji, soal jawab tabung haji yang terkini. InsyaAllah ustazah akan cuba carikan buku soal haji soal jawab haji dan umrah, dan juga di antara ustaz pembimbing, di antara ketua pembimbing tabung haji ni Dr. Jamaluddin, dia pensyarah di Universiti Uniza, dia di antara pensyarah yang selalu akan setiap tahun akan mengeluarkan buku haji dan umrah yang baru. Dan juga kalau buku haji umrah yang tabung haji tu, nanti saya tanya macam mana kita nak dapatkan buku tu untuk rujukan kita. Jadi yang lama tu tak payah duk rujuk sangat sebab dah berubah dah hukum dia terutama bab bab haid, bab fatrah naqa, bab nak tunggu 24 jam kedok tu. Yang tu semua hukum yang muzakarah yang terkini dah huraikan.
Nah, ustazah dah masuk kursus sebagainya berkenaan yang tu. Lah ni tahun ni 2020 masih kita guna pakai hukum yang terkini lah 2019 hukum 2019. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu bila kita nak melakukan satu-satu ibadah, ilmu penting. Ilmu dengan ibadah dua permata yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mengaji ilmu tasawuf, kitab Minhajul Abidin, dia kata apa dalam kitab Minhajul Abidin? Kitab tasawuf, ilmu dan ibadah adalah dua permata yang tidak dapat dipisahkan. Kena ada ilmu dulu, baru boleh buat ibadat. Tak ada ilmu, tak boleh buat ibadat. Kena ada ilmu. Ada ilmu, kita boleh buat ibadat kita dengan sempurna. Terutama berkenaan ibadah haji dan umrah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ustazah cuba sedaya mungkin ustazah ustazah share di dalam page ustazah follow lah ustazah, like dengan share untuk para jemaah yang lain boleh dapat sama ilmu terutama haji dan umrah insya-Allah. Baik, Ustazah hurai sikit lagi. Naknya Ustazah nak berhenti dah. Sekali lagi pukul 2.30 Ustazah ada fisio lagi. Kemudian pukul 5 lebih tu Ustazah boleh discharge dan boleh balik dah hari ni, alhamdulillah. Dan malam esok malam Jumaat, insya-Allah anak-anak pun duk tunggu Ustazah anak-anak tahfiz, duk tanya Ustazah bila nak balik. Insya-Allah malam esok Ustazah buat live juga, tapi mungkin pendek takut tak panjang sangat. Ustazah akan huraikan berkenaan dengan surah Kahfi, amalan pada malam hari Jumaat, malam Jumaat dah hari Jumaat 10 ayat saja, tak banyak. Insya-Allah tunggukan Ustazah malam esok 8.30 malam di FB live page Ustazah Hajar Norma. Insya-Allah kita akan share ilmu sama-sama, amalan rohani kita. Kita kena ada amalan rohani kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung sikit lagi ayat tadi, tak habis lagi kan. Warina manasikana, ya Allah ajarkanlah kami cara untuk kami mengerjakan ibadah haji dan umrah. Wa tub alaina, kami bertaubat padamu ya Allah. Kata Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail, wa tub alaina, kami bertaubat padamu ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah, engkau maha penerima taubat lagi maha pengasihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah maha penerima taubat. Kita bertaubat dah, kita ada ruang, kita ada masa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah setiap hari ke atas kesalahan yang kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Bertaubat kepada Allah. Sebab Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah ya Rahim, Allah maha penyayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Para jemaah yang dirahmati Allah, hafaz. Hafaz, jangan tinggal hafaz. InsyaAllah hafaz, beramal, jadikan doa yang masyhur. InsyaAllah para jemaah akan merasai nikmat kita beramal dengan ayat Al-Quran. Terutama kita nak sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, kita tanam dalam hati kita, ya Allah, aku nak pergi Mekah, aku nak pergi haji, aku nak pergi umrah. Orang yang dah pergi haji tu minta, ya Allah, aku nak pergi umrah, aku nak pergi umrah. InsyaAllah di hari yang lain Ustazah akan bagi satu hadis berkenaan umrah pertama, umrah kedua. Bila kita ulang-ulang umrah, apa ganjarannya? InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah hari ini Ustazah share hanya dengan beramal dengan labbaik Allahumma labbaik, talbiyah. Jadikan doa kita, jadikan amalan kita. InsyaAllah jadikan doa kita, amalan harian kita selalu menyebut labbaik Allahumma labbaik, aku datang menyahut panggilanmu ya Allah. Minta dekat Allah, minta, doa. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Allah ya mujib, Allah ya sami', Allah ya basir, Allah ya mujib. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengabulkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ya barik, Allah maha mengatur mengatur kehidupan kita. Makna dia apa yang kita lakukan sehari demi sehari, Allah akan susun, Allah akan atur. Kalau sampai tiba satu waktu Allah dah letak kamu di antara, kamu para jemaah semua, para sahabat FB semua di antara, tersenarai di antara
di antara jemputanku. InsyaAllah kita berdoalah pada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Beramallah dengan talbiyah dan juga surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. InsyaAllah Ustazah akan share lagi, ada doa-doa lagi yang paling mustajab yang diamalkan oleh alim ulama kita untuk nak jadi tetamu Allah setiap tahun. Amal. Ustazah dah amal dah lama dah, dan Allah makbulkan hajat Ustazah, dan Ustazah nak para jemaah semua pun Allah makbulkan hajat para jemaah semua, insya-Allah. Insya-Allah sebab doa ni ummul ibadah, doa ummul ibadah. Doa ni ibu kepada segala ibadah kita. Bila kita kata ibu ni mak ibu ni, doa ni adalah merupakan ibu kepada seluruh ibadat yang kita lakukan. Samalah kita salat pun kena minta Allahumma taqabbal minna salatana tamma. Kita dah salat tapi kena minta ke Allah, ya Allah terimalah salatku ya Allah. Kita dah solat tetapi kena doa, kena minta pula dekat Allah, ya Allah terimalah solatku. Sama juga kita minta, kita buat haji, buat umrah, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, Allahumma ja'alhu umratan mabrura. Minta, ya Allah jadikanlah haji aku ni haji yang mabrur, umrah yang mabrur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa ni adalah yang terbaik untuk kita. Kalau kita nak kita ni sentiasa menjadi hamba Allah, ya Allah sayang, Allah sentiasa bagi rahmat, perlindungan, keredaan kepada kita untuk kita masuk syurga Allah bersama-sama, insya-Allah. InsyaAllah berdoa lah, jadikan doa nombor satu dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap detik, Ustazah dalam buat berdoa, doa, zikir, zikir, istighfar, selawat, puji Allah, tahmid, tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah cukuplah untuk hari ini. Nah, insya-Allah kita jumpa malam esok, insya-Allah. Ustazah berada di Tahfiz dah malam esok, insya-Allah. Tapi masih lagi kena ulang ke KPJ lah. KPJ buat rawatan fisio dalam tempoh 3 bulan lah, insya-Allah. Tapi sudah senang-senang lah nak main KPJ pun jauh juga daripada Sungai Bakat kan. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah jaga Ustazah, Allah pelihara Ustazah, Allah bagi kesihatan yang baik kepada Ustazah untuk Ustazah terus berdakwah, untuk sama-sama Ustazah share ilmu dengan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ilmu yang kalau kita sampaikan kepada orang lain, kita share untuk manfaat kepada orang lain, mudah-mudahan Allah sentiasa limpahkan rahmat kepada Ustazah, limpahkan keredaan kepada Ustazah, kepada keluarga Ustazah, anak-anak Ustazah, kepada mahat tahfiz Ustazah, kepada anak-anak tahfiz Ustazah. Mudah-mudahan semua anak Ustazah, anak-anak tahfiz Ustazah menjadi di antara anak-anak yang saleh, anak yang salehah, anak yang dapat menghafaz Al-Quran, dapat menyelesaikan 30 juzuk Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi cukuplah untuk hari ini. Ustazah nak sambung balik dengan Ustazah punya fisio, dan Ustazah pun tak makan lagi pun. Tu ada hari ini Ustazah makan spaghetti. Spaghetti dengan buah apple. Tu dia ada atas kursi tu. Spaghetti dengan buah apple. Makan duduk di hospital bukan makin kurih, makin gemuk lah. Makan tu nak kata sedap sangat, boleh kita makan untuk nikmat rezeki kita di hospital kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi di hospital ni, hospital swasta ni, dia makan tu orang kata sedap lah, alhamdulillah lah. Baiklah, insya-Allah kita jumpa lagi malam esok. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tengok ni spaghetti lah. Ini spaghetti apa ni ya? Tu dia. Oh, ni orang panggil spaghetti apa? Tu spaghetti. Kemudian dia ada kuah dia. Saya tak tahu nama dah spaghetti apa. Terlepas bagi buat apple sikit. Alhamdulillah. Itu rezeki hari ini. Alhamdulillah lah. InsyaAllah.
Ustazah ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada semua para jemaah yang tak putus-putus doakan Ustazah agar Allah sihatkan Ustazah. Alhamdulillah, kita ni memanglah satu waktu Allah bagi juga ujian, ya. Kita merasai sakit untuk Allah gugurkan dosa-dosa kita yang kita lakukan tanpa kita sedar. Jadi bila Allah bagi kita sakit, kita nak Allah nak kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Sebab tu bila kita Allah kurniakan kita sakit, kita syukur, kita redha dengan kesakitan yang Allah bagi kepada kita. Ustazah rasa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah sayang kita sebab tu Allah bagi kita sakit. Allah tak mau kita ni, terutama Ustazah seorang pendakwah, Allah tak mau Ustazah ni ada dosa-dosa yang masih tertinggal. Itu yang Ustazah harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar bila Allah beri Ustazah sedikit kesakitan, Allah gugurkan segala dosa-dosa Ustazah. Jadi kita dalam hidup kita seharian ni, kita tak boleh lari daripada melakukan dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim.